Nama saya Nur Azrin dan saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan latar belakang kajian. Untuk pengenalan, warisan adalah berkaitan dengan sesuatu yang diterima secara turun-temurun oleh seseorang dan sesuatu kelompok masyarakat daripada generasi yang terdahulu. Warisan boleh dibahagikan kepada dua kategori utama, iaitu warisan ketara dan warisan tidak ketara. Warisan ketara ialah sesuatu yang kekal dilihat dan dipegang sama ada statik atau mudah alih. Warisan tidak ketara pula, juga dikenali sebagai warisan tidak nyata, adalah ilmu dan kepakaran yang ditafsir melalui tradisi lisan, nilai-nilai adat dan budaya, bahasa dan persuratan. Untuk latar belakang kajian, objek warisan bertulis Sarawak yang akan dikaji ialah Surat Tikah Adat Iban. Surat Tikah juga dikenali sebagai borang keterangan perkahwinan adat Iban. Surat Tikah ini digunakan oleh kaum Iban mengikut Order Adat Iban 1993. Surat Tikah merupakan salah satu kandungan di dalam Order Adat Iban 1993 yang telah diperkenalkan pada 1 Jun 1993. Surat Tikah ini adalah di dalam bentuk kertas dan bersaiz sijil. Antara kandungan dalam Surat Tikah orang Iban ialah nombor siri Surat Tikah, nama, umur, nombor kad pengenalan, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan kedua individu. Selain itu, Surat Tikah orang Iban ini juga mengandungi tarikh dan tempat berkahwin. Mengikut adat Iban 1993, bersertakan dengan nama saksi dan pengesahan perkahwinan antara dua individu tersebut daripada penghulu. Pernyataan masalah yang terdapat di dalam kajian ini iaitu generasi masa kini kurang menghargai warisan objek bertulis kerana mereka semakin leka dengan teknologi baharu zaman sekarang serta kurang mengetahui kepentingan objek warisan bertulis. Selamat sejahtera, nama saya Stalan Anak Rampai dan saya akan membentangkan tentang persoalan yang terdapat dalam kajian ini. Persoalan kajian yang pertama ialah sejarah dokumen perkahwinan pada masa lalu. Persoalan kajian yang kedua iaitu bentuk-bentuk fizikal dan saiz sijil perkahwinan yang digunakan pada ketika itu. Dan persoalan kajian yang terakhir iaitu kepentingan pemeliharaan dokumen bertulis tersebut. Antara objektif yang kami temukan di dalam kajian ini iaitu menerangkan sejarah dan evolusi dokumen perkahwinan pada masa lalu, termasuk aspek-aspek seperti bentuk, isi dan tujuan dokumen tersebut. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dokumen perkahwinan telah berubah seiring dengan perkembangan sosial, budaya dan undang-undang di masa lalu. Objektif kajian yang kedua iaitu mengenal pasti dan menganalisis bentuk-bentuk fizikal dan saiz sijil perkahwinan yang digunakan pada masa lalu. Kajian ini bertujuan untuk menentukan ciri-ciri dan corak-corak dokumen tersebut untuk membantu dalam pemeliharaan dan pemulihan dokumen perkahwinan yang sudah lapuk dan rosak. Dan objektif kajian yang terakhir iaitu mengkaji dan menganalisis pentingnya pemeliharaan dokumen bertulis tersebut termasuk penggunaan dan nilai sejarahnya. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemeliharaan dokumen bertulis tersebut dapat membantu memelihara sejarah dan warisan budaya negara serta pentingnya menjaga keutuhan dokumen-dokumen penting untuk generasi masa hadapan. Signifikan kajian diharapkan dapat memberi input tentang aspek ciri-ciri dan isi kandungan yang terdapat dalam sesebuah sijil tikah yang dikaji oleh para penyelidik. Selain itu, juga dapat memberikan satu gambaran yang jelas mengenai apakah ciri-ciri sebenar warisan bertulis tersebut yang digunakan pada zaman dahulu dan kemudiannya dihubung kaitkan dengan evolusi sijil nikah yang terkini. Daripada kajian ini juga diharapkan dapat membantu para pelajar untuk menghargai dan mempelajari sejarah warisan bertulis tersebut. Konsep asas sijil tikah. Sijil tikah merujuk kepada rekod penting dokumen seseorang pasangan suami isteri telah disahkan kahwin adat Iban 1993 untuk mengekalkan dan memastikan keaslian sijil pernikahan tersebut dengan disimpan cara yang sesuai. Kedua adalah konsep pemeliharaan warisan objek bertulis. Pemeliharaan conservation ialah satu istilah umum yang membawa maksud segala proses yang terlibat untuk menjaga sesuatu tempat bagi tujuan memelihara kepentingan budaya. Tindakannya termasuklah perawatan dan mengikut keadaan-keadaan tertentu, termasuk pengekalan pemulihan, pembangunan semula dan penyesuaian gunaan. Warisan pembangunan semula dan penyesuaian gunaan tersebut merupakan pusaka peninggalan masa silam yang masih diamalkan pada hari ini dan diturunkan dari generasi sekarang kepada generasi akan datang. Penyelidik menyimpulkan bahawa pemeliharaan warisan objek
bertulis merujuk kepada langkah untuk menjaga dan mengekalkan sesuatu objek bertulis yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu oleh generasi yang akan datang. Sebelum saya meneruskan pembentangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Angela Jess, anak Mancarut. Hari ini saya akan membentangkan bahagian skop kajian. Untuk pengetahuan, skop kajian ini wajar dilaksanakan bagi mengelak sebarang permasalahan yang dikaji daripada terasa jauh. Dengan penjelasan yang lebih lanjut dan teliti mengenai skop kajian ini, perkara ini dapat mengelakkan kesalahpahaman dalam penafsiran. Dalam kajian ini, kami mengkaji kajian berkaitan dengan sebuah warisan bertulis, iaitu kajian tentang sijil perkahwinan atau surat tikah zaman dahulu yang menggunakan adat iban. Para pengkaji telah mengkaji pelbagai jenis perbezaan dalam kandungan penulisan sijil perkahwinan zaman dahulu secara teliti dengan sijil perkahwinan zaman sekarang. Ia bertujuan demi mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan tidak menyebabkan kekeliruan di kalangan masyarakat. Seterusnya, kajian ini hanyalah terhad kepada bahan kajian yang telah berusia lebih daripada 50 tahun. Ini kerana bahan kajian yang berusia lebih daripada 50 tahun dapat memberikan perbezaan yang lebih banyak jika dibandingkan sijil perkahwinan zaman sekarang. Sijil perkahwinan yang dijadikan bahan kajian pula telah wujud pada tahun 1971, iaitu pada tahun pasangan suami isteri ataupun responden kajian mendaftar perkahwinan mereka secara sah. Oleh itu, bahan kajian ini sangat bernilai untuk dikaji dan juga sangat jarang dapat dijumpai. Fokus kajian adalah kepada beberapa perbezaan ketara yang terdapat pada sijil pendahulu dan sekarang, iaitu seperti tarikh perkahwinan yang kurang sesuai diletakkan pada hujung penyataan di sijil perkahwinan dahulu, dan pada sijil perkahwinan zaman sekarang ia diutamakan dengan meletakkan tarikh perkahwinan di tempat paling atas di dalam dokumen tersebut. Seterusnya, tulisan tangan digunakan pada sijil perkahwinan dahulu untuk menulis maklumat pasangan suami isteri yang mendaftar perkahwinan, dan ia tidak lagi digunakan pada zaman sekarang kerana berdasarkan kemajuan teknologi yang ada. Kemahan lagi, tanda tangan pula adalah sangat diutamakan pada sijil perkahwinan zaman sekarang yang bertujuan bagi menyatakan bahawa kedua-dua pasangan suami isteri yang mendaftar perkahwinan mereka bersetuju dengan maklumat yang telah dinyatakan pada sijil tersebut. Manakala pada zaman dahulu, cap jari lebih diutamakan sebagai pengganti tanda tangan demi memudahkan urusan bagi individu yang tidak mempunyai tanda tangan diri mereka masing-masing. Kerana ini, cap jari sangat penting pada sijil perkahwinan yang lama daripada sijil perkahwinan zaman sekarang, kerana ia lebih mudah walaupun jika pasangan perkahwin menandatangani sijil tersebut dan ia masih lagi diterima. Responden bagi kajian yang dijalankan adalah tertumpu kepada dua individu yang merupakan pasangan suami isteri di Sarawak. Pasangan suami isteri yang ditemu buat oleh para pengkaji untuk membuat kajian tentang sijil perkahwinan ini adalah merupakan pasangan telah berkahwin selama lebih daripada 50 tahun dan juga mempunyai sijil perkahwinan ataupun surat tikah adat iban. Pasangan berkahwin ini memberi kerjasama yang sangat memberangsangkan terhadap kajian yang dijalankan menggunakan sijil perkahwinan mereka dengan memberi malam balas yang baik, dan secara langsung ia telah memudahkan para pengkaji untuk melengkapkan hasil kajian yang dilaksanakan. Sekian saja daripada saya. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan oleh pembentang berikut. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Sir Wan Arifin. Nama diberi Jacinta Nawayan Ambrose, dan untuk kali ini saya bakal membentangkan tentang sorotan literatur. Poin pertama yang bakal saya bentangkan hari ini adalah mengenai penulisan internet. Dalam kajian literatur mengenai warisan objek bertulis tempatan Sarawak, salah satunya seperti sijil perkahwinan adat iban 1993 yang berusia 50 tahun ke atas, didapati bahawa terdapat sedikit kajian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelum penyelidik secara khusus mengkaji objek tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa warisan ini belum mendapat perhatian yang cukup dalam konteks penelitian akademik. Kajian yang dilakukan terhadap objek bertulis ini akan melibatkan analisis terhadap aspek, sejarah, fizik dan isi kandungannya yang mengalami kepupusan. Dalam konteks sijil perkahwinan adat iban 1993, perbezaan yang ketara ditemui antara versi sijil kahwin adat iban lama dan versi baru adalah dalam hal tarikh perkahwinan, jenis tulisan yang digunakan, tanda tangan dan cap jari. Pengkajian terhadap perbezaan jenis tulisan juga telah memberikan wawasan tentang perkembangan dalam aspek bahasa dan komunikasi dalam masyarakat iban. Selain itu, perbezaan dalam tanda tangan dan cap jari juga dapat memberikan informasi tentang perubahan dalam praktik dan pandangan budaya berkaitan dengan pernikahan di kalangan masyarakat iban. Jadi secara keseluruhannya di sini, kajian literatur ini memberikan wawasan awal tentang kekurangan penelitian yang telah dilakukan sejauh ini mengenai sijil perkahwinan adat iban 1993 dan betapa pentingnya mempelajari sesuatu warisan objek bertulis tempatan. Poin kedua yang bakal saya terangkan di sini adalah dokumentasi rasmi, iaitu mengenai sijil perkahwinan adat iban 1993. Sijil perkahwinan adat iban yang berusia 50 tahun ke atas adalah salah satu warisan yang sangat berharga dari zaman dahulu yang masih memegang nilai penting dalam masyarakat. Dokumen ini menjadi bukti yang sahih dan rasmi mengenai ikatan perkahwinan yang telah terjalin antara pasangan suami isteri. Pengumpulan maklumat dan dokumentasi mengenai sijil perkahwinan adat iban 1993 telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan menerokai sejarah serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
Pengkaji telah mempelajari satu contoh sijil perkahwinan adat Iban yang berusia lebih 50 tahun yang asalnya dimiliki oleh Luan anak Gambung dan Antun anak Gaung dari Bintulu, Sarawak. Nama-nama pasangan yang tercatat dalam sijil perkahwinan ini bukan sekadar penanda identiti keluarga, tetapi juga melambangkan keluarga, keturunan dan sejarah mereka. Nama-nama ini menjadi penghubung kepada komuniti Iban yang lebih luas dan mengingatkan pada warisan budaya dan pelihara oleh mereka sepanjang generasi. Tarikh perkahwinan yang tertera di dalam sijil tersebut menandakan titik permulaannya sebuah perjalanan perkahwinan yang sah. Ia bukan sekadar angka-angka yang melambangkan hari atau bulan, tetapi juga merefleksikan perubahan status sosial dan tanggungjawab yang dipikul oleh pasangan dalam masyarakat Iban. Melalui sijil perkahwinan itu juga saksi-saksi yang hadir semasa upacara perkahwinan turut diabadikan. Saksi-saksi ini boleh jadi anggota keluarga terdekat, sahabat atau tokoh masyarakat Iban itu sendiri. Keberadaan mereka dalam sijil perkahwinan adat Iban 1923 ini adalah bukti kehadiran dan pengiktirafan mereka terhadap perkahwinan ini, serta memberi sokongan moral kepada pasangan suami isteri dalam perjalanan kehidupan perkahwinan mereka. Salam sejahtera. Sebelum saya membuat pembentangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Chelsea Serani Anak Iman. Pada hari ini, saya akan membentangkan kajian literatur, iaitu perkembangan dan perubahan dalam sijil perkahwinan adat Iban. Salah satu perubahan yang mungkin terjadi adalah penggunaan bahasa dalam sijil perkahwinan adat Iban. Dalam zaman moden ini, mungkin terdapat peningkatan penggunaan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dalam sijil tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh globalisasi, urbanisasi atau penyebaran budaya yang melibatkan komuniti Iban. Namun, walaupun terdapat penggunaan bahasa moden, upaya untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Iban dalam sijil perkahwinan adat Iban tetap penting untuk menjaga identiti budaya yang kaya dan juga unik. Selain daripada itu, terdapat juga perubahan dalam aspek tulisan dalam sijil perkahwinan adat Iban. Pada zaman dahulu, mungkin digunakan tulisan tradisional yang unik dan khas dalam menyusun sijil perkahwinan tersebut. Namun, dengan pengaruh modernisasi, penggunaan tulisan Latin atau tulisan moden lainnya mungkin lebih umum digunakan. Perubahan ini mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan juga keperluan praktis dalam penyusunan sijil perkahwinan. Perubahan juga dapat terjadi dalam panduan pelaksanaan upacara perkahwinan adat Iban yang terdapat dalam sijil. Panduan ini merangkumi langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjalankan upacara perkahwinan secara tradisional. Dalam era moden, mungkin terdapat penyesuaian dalam panduan ini, baik dalam hal proses, tata cara atau penyelenggaraan acara. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengaruh agama, sosial atau penyesuaian terhadap perubahan zaman. Seterusnya, saya akan membentangkan signifikasi sijil perkahwinan adat Iban. Salah satu signifikasi sijil perkahwinan adat Iban terletak pada fungsinya sebagai bukti sah mengenai pernikahan antara pasangan suami isteri. Sijil ini menjadi rujukan yang diiktiraf secara sah oleh pihak berkuasa dan pihak berkepentingan dalam masyarakat Iban. Ia menegaskan status perkahwinan yang sah dan memberikan perlindungan undang-undang kepada pasangan yang berkahwin. Dengan adanya sijil perkahwinan adat Iban, pasangan suami isteri memperoleh hak-hak dan tanggungjawab undang-undang yang berkaitan dengan perkahwinan seperti hak waris, hak penjagaan anak dan juga perlindungan sosial. Selain itu, sijil perkahwinan adat Iban juga memainkan peranan penting dalam memelihara dan mempertahankan warisan budaya dan identiti masyarakat Iban. Sijil ini mencerminkan adat istiadat dan tradisi yang unik dalam upacara perkahwinan Iban seperti upacara penghantaran belanja atau pantun pernikahan. Melalui sijil perkahwinan adat Iban, budaya dan identiti masyarakat Iban terus hidup dan diperkukuhkan dalam konteks moden. Sijil perkahwinan adat Iban juga menjadi simbol penting dalam menjaga keharmonian dalam masyarakat Iban. Ia mengikat pasangan suami isteri dalam ikatan perkahwinan yang diiktiraf secara sosial dan budaya. Sijil ini memperkuat hubungan keluarga, persaudaraan dan perpaduan antara kedua belah pihak yang terlibat. Dalam masyarakat Iban, sijil perkahwinan adat Iban menjadi saksi dan sebagai peringatan tentang janji dan komitmen yang diucapkan oleh pasangan suami isteri di hadapan keluarga, saudara mara dan juga komuniti. Sebelum beralih ke isi yang seterusnya, iaitu metodologi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Valerie Anak Saging. Metodologi objek warisan bertulis, iaitu surat pernikahan lama tersebut, melibatkan identifikasi tahap yang meliputi pengumpulan data, penentuan variabel dan analisis data, yang melibatkan pencarian dan identifikasi objek warisan bertulis seperti surat, dokumen, buku catatan dan sebagainya. Penandatanganan perjanjian warisan bertulis iaitu terakhirnya dilakukan penandatanganan perjanjian bertulis oleh
pewaris dan pengelola objek. Perjanjian ini memuat semua ketentuan terkait pengelolaan dan pewarisan objek warisan bertulis. Seterusnya, kaedah penyelidikan yang digunakan untuk penyelidikan adalah bersifat kualitatif. Kaedahan secara bertemu bual digunakan iaitu dengan menemu bual pemilik surat pernikahan tersebut. Kaedah ini digunakan kerana lebih mudah untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan lebih tepat. Hal ini kerana penyelidikan ini melibatkan insan yang empunya surat pernikahan tersebut jika dibandingkan dengan sumber sekundari yang didapati dari sumber selain sumber asal seperti buku, dokumen dan lain-lain. Maka, dengan adanya maklumat yang sahih, penyelidikan yang dilakukan lebih dipercayai dan keasliannya dapat dikekalkan. Selain daripada itu, kaedahan secara tidak langsung turut digunakan iaitu dengan menganalisis sijil. Analisis sijil dilakukan dengan mengkaji sijil pernikahan tersebut secara langsung atau nyata melalui proses penilaian dan interpretasi sijil tikah tersebut secara fizikalnya. Teknik yang sesuai turut dipraktikkan untuk analisis data seperti analisis fisikal, analisis tematik dan analisis perbandingan. Dengan ini, penganalisan ini membantu menghasilkan data yang dicari dan diinginkan oleh pengkaji bagi membantu mereka menyelesaikan masalah dalam kajian. Seterusnya, kaedah yang digunakan adalah melihat secara fisikal sijil pernikahan tersebut. Kaedah ini menggunakan indera penglihatan atau penggunaan barang optik untuk mengamati sesuatu objek. Penyelidik dapat memegang dan melihat sijil sendiri secara nyata untuk mengamati sijil pernikahan tersebut menggunakan kecanggihan teknologi seperti kamera dan sebagainya. Kaedah ini akan memberi maklumat tambahan kepada pengkaji seperti ukuran sebenar sijil. Pengumpulan data juga salah satu kaedah penyelidikan yang digunakan. Pengumpulan data termasuk meneliti dengan lebih dalam tentang sejarah dokumen sijil tersebut secara langsung dan tidak langsung. Akhir sekali, saya akan bincangkan tentang analisis kajian yang terdapat dalam kajian. Analisis kajian yang terdapat dalam kajian ini adalah sintesis naratif. Kaedah ini melibatkan pembacaan dan penyatuan data dari kajian yang relevan dan merumuskan sesuatu naratif yang menyajikan temuan-temuan kajian secara sistematis dan koheren. Kaedah sintesis naratif turut melibatkan penyusunan semula data yang akan menghasilkan kerangka pemahaman yang berbeza bagi membantu pengkaji melihat dari pelbagai sudut dengan lebih jelas. Elemen yang dirangkumi dalam sintesis naratif adalah penerangan dan pengkategorian data-data dari pelbagai sumber. Selain itu, kaedah perbezaan atau dikenali sebagai method of difference juga digunakan dalam analisis kajian. Kaedah ini merupakan perbandingan antara dua objek untuk mengenal pasti perbezaan antara objek lama dan objek baru. Perbezaan tersebut dapat dilihat dari segi yang luas seperti perbezaan maklumat, saiz dan sebagainya. Dengan ini, kelebihan dan kekurangan yang terdapat di objek lama dan objek baru dapat dilihat seperti perbandingan antara sijil perkahwinan lama dengan baru. Method of difference juga merupakan kaedah bagi menganalisis data-data tertentu yang diperlukan di dalam kajian. Itu sahaja daripada saya. Kita akan beralih kepada penyampai seterusnya iaitu Sintiana untuk menerangkan dapatan kajian. Seterusnya, saya, Sintiana Kinta dan Jeffrey akan meneruskan dengan dapatan kajian. Hasil dapatan kajian yang pertama ialah sejarah dokumen perkahwinan iaitu sijil tikah yang telah berusia lebih 50 tahun di mana ia menjawab objektif kajian. Yang pertama iaitu menerapkan sejarah dan evolusi dokumen perkahwinan pada masa lalu termasuk aspek-aspek seperti bentuk, isi dan tujuan dokumen tersebut. Dokumen perkahwinan pada masa lalu ini merupakan sebahagian daripada warisan budaya yang penting bagi masyarakat Iban. Penemuan kajian ini mengungkapkan bahawa sijil tikah pada masa lalu mungkin memiliki bentuk yang berbeza dan isi yang lebih sederhana daripada dokumen perkahwinan pada masa kini. Dokumen ini diciptakan untuk mengakui dan mendaftarkan pernikahan serta memberikan bukti sah tentang ikatan perkahwinan. Dengan menganalisis sejarah ini, kita dapat memahami bagaimana dokumen perkahwinan telah berubah seiring dengan perubahan zaman dan budaya, serta memberikan wawasan tentang nilai dan pengelolaan institusi perkawinan dalam sejarah. Dokumen perkawinan ini merupakan saksi yang penting terhadap tradisi, adat istiadat dan perubahan sosial dalam masyarakat Iban. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini menggariskan bahawa dokumen perkawinan pada masa lalu memainkan peranan penting dalam memahami sejarah, budaya dan identiti masyarakat Iban. Pemahaman yang mendalam tentang bentuk, isi, tujuan serta nilai sejarah dan dokumen-dokumen tersebut adalah penting dalam menjaga warisan budaya yang kaya dan mempromosikan kesedaran dan penghargaan terhadap warisan ini. Seterusnya, hasil dapatan kajian yang kedua ialah perbandingan bentuk-bentuk fizikal dan saiz sijil perkahwinan yang digunakan pada saat itu dan kini, di mana ianya menjawab objektif kajian yang kedua iaitu menerangkan sejarah dan evolusi dokumen perkahwinan pada masa lalu termasuk aspek-aspek seperti bentuk, isi dan tujuan dokumen tersebut. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dokumen perkahwinan telah berubah seiring dengan perkembangan sosial, budaya dan undang-undang di masa lalu.
Hipotesis yang mungkin diperoleh melalui kajian ini adalah bahawa bentuk-bentuk fizikal dan sijil dan saiz sijil perkahwinan pada masa lalu mungkin berbeza-beza bergantung kepada tempat dan masa. Selain itu, mungkin juga terdapat ciri-ciri dan corak-corak khusus pada dokumen perkahwinan tertentu yang hanya digunakan pada masa lalu. Dapatan ini memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang variasi dan kepelbagaian dalam bentuk dan saiz sijil perkahwinan pada masa lalu. Bentuk dan saiz dokumen perkahwinan moden yang lebih seragam dan standar mungkin berkaitan dengan perkembangan teknologi dan proses birokrasi yang lebih teratur dalam pendaftaran perkahwinan pada masa kini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa bentuk-bentuk fizikal dan saiz sijil perkahwinan pada masa lalu dapat berbeza-beza tergantung pada tempat dan waktu. Dokumen perkahwinan tradisional pada masa lalu mungkin memiliki bentuk yang lebih kecil dan maklumat yang hanya ditulis menggunakan tulisan tangan sahaja. Namun, pada masa kini, sijil perkahwinan cenderung lebih standar dan seragam dalam bentuk dan ukurannya dengan informasi yang lebih terstandarisasi sesuai dengan persyaratan hukum moden. Hal ini terbukti berbeza apabila sijil pernikahan pada waktu ini tidak ditulis menggunakan tulisan tangan, malah semua maklumat yang tertera adalah hasil cetakan sepenuhnya. Perbandingan bentuk-bentuk fizikal dan saiz sijil perkahwinan antara masa lalu dan masa kini menunjukkan perbezaan yang signifikan dalam hal estetika dan format dokumen. Seterusnya, dapatan kajian yang terakhir iaitu kepentingan pemeliharaan dokumen bertulis tersebut menjawab objektif kajian mengkaji dan menganalisis pentingnya pemeliharaan dokumen bertulis tersebut, termasuk penggunaan dan nilai sejarahnya. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemeliharaan dokumen bertulis tersebut dapat membantu memelihara sejarah dan warisan budaya negara serta pentingnya menjaga keutuhan dokumen-dokumen penting untuk generasi masa depan. Hipotesis yang mungkin diperoleh melalui kajian ini ialah bahawa pemeliharaan dokumen bertulis yang berusia lebih 50 tahun mungkin sangat penting bagi memelihara sejarah dan warisan budaya negara. Selain itu, dokumen perkahwinan kuno yang dilindungi dengan baik mungkin dapat memberikan maklumat yang berharga tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat pada masa lalu. Disebabkan oleh warisan ini sangat penting adalah menjadi keperluan untuk menghidupkan warisan ini sama ada secara ideologi, topikal dan menjaganya dalam berbagai bentuk seperti seni tinggalan sejarah, sama ada tinggalan Islam ataupun warisan masyarakat yang berbentuk fizikal daripada segi budaya, adat dan bangunan tradisional. Pemeliharaan dokumen-dokumen ini dapat memberikan akses kepada generasi masa kini untuk mempelajari aspek-aspek penting tentang sejarah, adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang telah berlaku pada masa lalu. Pengamatan terhadap ciri-ciri keselamatan pada dokumen perkahwinan kuno yang telah dilindungi dengan baik dapat memberikan panduan dalam mengembangkan teknologi keamanan yang lebih canggih dan mencegah pemalsuan dokumen. Oleh kerana itu, pemeliharaan warisan bertulis termasuk dokumen perkahwinan lama di Sarawak adalah penting dalam konteks perlindungan data dan keamanan identitas. Sebagai konklusi, sijil perkahwinan tersebut merupakan objek warisan bertulis yang sangat penting untuk dipelihara dan dihayati sebagai bagian daripada warisan budaya dan sejarah sebuah tempat. Penghayatan maklumat objek warisan bertulis seperti sijil pernikahan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pernikahan dan dapat memberi impak terhadap kehidupan seharian. Selain itu, penyimpanan objek warisan bertulis yang berusia lebih 50 tahun juga sangat penting untuk mencegah kehilangan warisan bertulis seni dan budaya. Oleh itu, tindakan pemeliharaan dan penyimpanan objek-objek tersebut perlu diberikan perhatian serius dan diutamakan oleh masyarakat dan pihak berkuasa. Kajian ini juga menunjukkan bahawa sijil pernikahan yang telah berusia lebih 50 tahun dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah perkembangan budaya sesuatu tempat melalui tulisan yang terdapat di dalamnya. Oleh itu, sijil pernikahan dan objek warisan bertulis lainnya perlu diberikan perhatian dan dihargai sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah suatu tempat untuk kepentingan generasi masa